Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syah. Syah pertama masuk malam ni. Okey, alhamdulillah. Dah habis tarawih dah Syah Tarawih berdua ke sekali dengan Tuan Haji? Suara jelas Syah boleh dengar dengan jelas suara? Suara saya boleh dengar dengan jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi Doktor. Selamat datang. Boleh komen sikit Doktor Syah, suara saya okey ke? Jelas Loud and clear, jelas kedengaran Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, terima kasih Doktor. Okey. Tanpa berlengah masa. Okey, alhamdulillah Puan Lia. Okey. Alhamdulillah hari ni kita telah pun berjaya menunaikan. Waalaikumsalam Syirah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ni kita telah pun berjaya menunaikan sekali dengan Tuan Haji. Okey, seronok ramai tarawih kan. Okey, alhamdulillah. Nah, hari ni kita telah pun berjaya menunaikan ibadat puasa buat hari yang pertama. Alhamdulillah jelas Okey, alhamdulillah. Kita telah pun menamatkan hari pertama puasa dan malam yang kedua Ramadan kan. Hari pertama puasa, malam kedua Ramadan. So kita dah pun selesaikan satu hari puasa dan 2 kali tarawih dah lah. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah esok kita akan menempuh hari kedua Ramadan lah. Hari puasa kedua Ramadan. Okey, alhamdulillah semalam kita dah pun menamatkan perbincangan kita sampai ke muka surat 16. InsyaAllah hari ni kita teruskan ke muka surat 17. Okey, so kita terus je lah Okey, alhamdulillah. So okey hari ni semua kan. Okey, first day puasa. Okey, kita terus ke muka surat 17. Okey, gambar jelas Okey, seperti mana biasa, lupa pula saya. Sebelum kita bermula, saya mohon 2 bentuk bantuan daripada tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian. Seperti mana biasalah. Yang pertama, sesama kita klik button like kan, supaya majlis ilmu kita ni lebih viral, lebih ramai lagi orang boleh nampak. Majlis ilmu kita ni lebih tinggi engagement, boleh lebih lebih ramai lagi orang boleh nampak majlis ilmu kita. Yang pertama. Yang kedua, sesama kita klik button share supaya kita boleh boleh hebahkan lagi lah majlis kita pada malam ni, supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita kat luar sana, muslimin muslimat di luar sana boleh turut sama bersama dengan kita insya-Allah. Okey. So kita teruskan pengajian perbincangan kita, perkongsian majlis ilmu kita di muka surat yang ke-17. Okey. Gambar muka surat Iqra saya tu jelas sebab saya nampak di sini macam gelap sikit. Okey Okey, semalam kita dah bincangkan 3 huruf tak silap saya kan. Huruf ta, za dengan huruf dha. Okey, tu huruf-huruf yang kontroversi semua tu banyak tu. Za tu bagi saya antara yang paling kontroversi lah. Sebab terlalu banyak kesilapan yang berlaku dalam sebutan orang kita kan. Okey, seterusnya kita bagi pada huruf yang seterusnya di muka surat 17. Huruf yang bentuk macam ni, ada ekor bawah ni kan. Dengan palang atas ataupun baris atas dibunyikan dengan bunyi a. Okey. Huruf ini kebiasaannya dibunyikan dengan bunyi yang menghampiri bunyi a. So kita nak kena hati-hati lah. Dalam surah Fatihah pun ada banyak kan. Rabbil a. Kadang-kadang dibunyi dengan Rabbil a. Okey. So kita nak kena hati-hati. Yang ini bunyinya ada beza. Okey, alhamdulillah. Selamat datang. Okey. Alhamdulillah jelas semua Okey. So bunyi a ni ada bezanya dengan bunyi a yang ini. Okey, yang ini menghampiri bunyi huruf a menghampiri Saya tak kata exactly 100% sama. Dia
ada sedikit persamaan dengan bunyi huruf A kita, A. Yang ini tak ada dalam sebutan bahasa Melayu. Yang ini dibunyikan dengan bunyi A. Okey? A, A. Okey, jelas bunyi Okey, semua saya nak tunjuk sikit aja. Okey. Kawasan makhraj ataupun kawasan keluar. Kawasan tempat keluar bunyi A. Okey, huruf A adalah huruf yang keluar daripada leher kita. Huruf halqum. Okey. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, saya pernah cerita dalam beberapa kelas yang lepas, leher kita ni, kita boleh analogikan, ibaratkan dia dengan rumah flat. Okey, ada ground floor, first floor, second floor. Okey, tingkat bawah G floor, tingkat 1, tingkat 2. Okey, cuma ada 2 tingkat je lah. Ground floor, tingkat 1, tingkat 2. Okey. Yang kita dah bincang ketika kelas yang lepas, huruf A datang daripada ground floor, kawasan leher yang paling bawah. Okey, yang paling bawah. Okey, A. Okey. Kemudian huruf apa lagi yang kita bincang tu? Huruf H. Huruf H kawasan yang ialah huruf yang keluar dari kawasan tengah leher, tingkat 1. Kawasan di tengah-tengah leher tingkat 1 Okey. Huruf keluarnya huruf H. Okey. Kemudian huruf apa lagi yang kita dah bincang itu hari Huruf Kha. Huruf Kha adalah huruf yang keluar di tingkat 2, second floor. Kha, kawasan pangkal leher. Kawasan pangkal leher bersempadan dengan anak tekak kita. Kawasan tekak kita tu kan. So di situ keluarnya huruf Kha. Okey. So tingkat bawah sekali A, tingkat 1, tingkat yang paling tengah H, tingkat yang paling atas sekali Kha. Okey, kita dah bincang 3 huruf yang lepas. So setiap huruf tu duduk pada tingkat yang berbeza di kawasan leher kita. Okey. Huruf A ni, bunyi A ni datangnya di mana? Di kawasan leher juga. Cuma dia datang daripada tingkat berapa? Okey. Dia adalah satu rumah ataupun satu floor ataupun satu makhraj dengan huruf yang dibunyikan dengan bunyi H. Okey. So bunyi A dengan huruf yang dibunyikan dengan bunyi H adalah 2 huruf yang datang daripada rumah yang sama ataupun daripada floor yang sama, tingkat yang sama, ataupun keluar daripada makhraj yang sama, iaitu makhraj tengah leher. Okey, kawasan tengah leher, bukannya bawah, bukannya atas leher, bukan pangkal, tapi tengah. So tengah leher keluarnya 2 huruf, iaitu huruf H yang telah kita bincangkan sebelum ni, dan hari ni kita bincangkan huruf A keluarnya daripada kawasan tengah leher. Okey, so boleh H datangnya sini. So kita kena fokuskan bunyinya datang daripada kawasan tengah leher. Okey. H dan juga A. H. Okey, boleh H dengan A dengan H adalah huruf yang keluarnya daripada leher kita. Leher kita ada 3 tingkat, dia duduk di kawasan tengah leher ataupun tingkat 1. Bukannya tingkat bawah, bukannya tingkat atas. Bukannya ground floor, bukannya tingkat 2, tapi duduk di tingkat 1. Keluarnya 2 huruf, iaitu H yang telah kita bincangkan sebelum ni dan juga huruf A yang akan kita baca sekejap lagi. Okey, boleh Okey. So kita sambung. Cuma hati-hati, bezakan dengan jelas bunyi huruf A dengan bunyi huruf A. Kena bezakan dengan jelas sebab kadang-kadang berlaku kesilapan dibunyikan dengan bunyi yang hampir sama. Okay, so kita hati-hati Okey, dia huruf-huruf yang berbeza, makhraj yang berbeza. Okey, bunyi yang berbeza. Okey. So bunyinya dibunyikan dengan bunyi A. Okey, boleh Okey, kita sambung. Dha, a, ta, a, ro, ba, a, to, so, a, za, so, a, do, da, ha, dho, ba, a, tha, sa, a, dho, sha, to, a. Okey. Ja, kho, dha, do, a, sha, za, a, do, a, ja, dho, da, to, do, to, a, to, a, to, a, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, dha, ro, za, sa, sha, so, do, to, dho, a. Okey, boleh Okey, alhamdulillah. Kita sambung perbincangan kita ke muka surat 18.
Okey, 18. Huruf yang sama bentuknya dengan bentuk A tadi, cuma perbezaannya ialah pada titik. Okey, bentuk yang sama je dengan bentuk A tadi, cuma bezanya ialah ada titik. Palang yang sama ataupun baris yang sama. So dibunyikan dengan bunyi ra. Ra, ra, a, ra. Okey, saya tunjukkan sikit. Okey, dari mana makhraj ataupun dari mana datangnya bunyi ra ni tadi. Okey. So ra juga adalah huruf yang keluarnya daripada leher kita. Okey. Tadi A duduk di tengah leher, tingkat 1. Ra adalah huruf yang keluar di pangkal leher ataupun di tingkat 2 leher kita. Ingat lagi kan? Tingkat bawah, ground floor, keluarnya huruf A. Tingkat 1, keluarnya 2 huruf kita dah bincang, iaitu huruf H sebelum ni. Hari ni, huruf A, okey, tingkat 1 ataupun kawasan tengah leher. Kawasan pangkal leher, tingkat 2. Kawasan pangkal leher, leher yang paling atas menghampiri ke kawasan nak tekak kita. 2 huruf yang kita dah baca sebelum ni ialah huruf yang pertama, huruf Kha. Hari ni ialah huruf Ra. Okey, bezakan huruf Kha dan huruf Ra adalah 2 huruf yang datang daripada rumah yang sama, ataupun datang daripada floor yang sama, tingkat yang sama, ataupun datang daripada makhraj yang sama. Okey, Kha yang kita dah baca sebelum ni. Okey, Kha. Kha macam mana bentuk dia? Bentuk macam H di titik atas kan. Kha, dan hari ni kita bunyikan huruf Ra, juga datang daripada kawasan yang sama, makhraj yang sama. Okey, iaitu kawasan pangkal leher. So, 2 huruf ni kita kena pastikan bila kita menyebut 2 huruf ni, pastikan bunyinya datang daripada pangkal leher. Okey, pangkal leher. Bukannya datang daripada hujung mulut. Kadang-kadang setengah orang dia membunyikan kha. Tengok kha, ra, ra, kha, sampai memoncong. Sebenarnya tak perlu dimoncongkan. Tak perlu tahap dimoncongkan. Sebab apa? Sebab bunyi bukannya datang daripada 2 bibir, tapi bunyinya sebenarnya datang daripada dalam tekak kita ni, pangkal leher kita ni. Okey. So bila menyebut 2 huruf ni, iaitu huruf Kha yang kita dah baca sebelum ni dan huruf Ra yang akan kita baca sekejap lagi, kita kena pastikan bunyinya datang daripada kawasan leher kita bahagian atas, pangkal leher. Kha, Ra. Boleh tengok mulut saya? Kha, Ra. Mulut tak ada pergerakan pun. Sebab apa? Sebab bunyinya bukan datang daripada mulut. Sebab bunyinya datang daripada kawasan leher. So kita fokuskan pengeluaran bunyi itu datang daripada leher, pangkal leher. Bukannya datang daripada kawasan lain. Okey, boleh Okey, kita sambung bacaan kita di muka surat yang ke-18 insya-Allah. Selamat datang semua kawan-kawan. Okey, alhamdulillah. Okey, harap jelas gambar. Saya nampak sini macam gelap sikit. Okey, kita sambung A, Ra. Okey, kita terus. Ra, a, da, ra, va, a, ta, ra, tha, a, dha, ja, ra, dha, sa, ta, a, ha, ra, dha, sha, ra, ta, sa, ra, a, za, kha, dha, da, a, dha, ta, ra, da, sha, ra, dha, ta, a, dha, ba, ra, sa, a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, dha, ra, za, sa, sha. Okey. Sa, da, sa, da, ta, dha, a, ra. Okey, boleh Ya, alhamdulillah. Di muka surat yang ke-18. Kita terus ke muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 19. Okey, huruf Fa. Huruf Fa ni pun tak ada isu sangat lah. Ini tak ada isu. Huruf Fa adalah huruf yang menghampiri bunyinya dengan bunyi huruf F dalam bahasa Melayu kita kan. Okey, Fa bentuk yang macam ni. Macam apa cakap ni, macam sampan. Ada kepada sikit, ada titik, ada palang atas. Kita bunyikan dengan bunyi Fa. Okey, seringkas saja. Dengan pantas saya tunjukkan huruf Fa.
Makhraj ataupun tempat bunyinya, tempat keluar bunyinya ialah apabila gigi atas kita, gigi atas menyentuh bibir bawah. Boleh nampak gigi atas sentuh bahagian atas bibir bawah. Keluarlah bunyi fa. Boleh nampak gigi atas sentuh bibir bawah. Fa. Fa. Menghampiri bunyi F Okey, itu makhraj bagi huruf fa. Okey, kita sambung terus. Yang ni tak ada isu sangat biasanya. Saya cuma secara ringkas jelas saya tunjuk makhraj supaya kita boleh kenal pasti dari mana tempat yang sebenar keluarnya bunyi fa tu. Okey. Okey, kita terus fa, a, ra, fa, a, do, ra, fa, so, fa, ta, ha, ra, ja, za, ha, fa, dho, to, a, da, so, fa, ra, sha, kha, do, sa, ra, dho, kha, fa, dha, sha, ra, do, fa, za, a, tha, ra, to, dho, fa, ra, a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, dha, ra, za. Okey. Sa, sha, so, do, to, dho, a, ra, fa. Okey, boleh Okey, ni senang je. Okey, alhamdulillah. Kita huruf yang belakang-belakang ni huruf yang tak ada isu sangat lah. Okey. Kita pergi pada huruf berikutnya di muka surat 20. Okey. Manual je kita Okey, tadi kita dah bunyikan huruf fa. Okey, huruf yang berikutnya ialah huruf yang bentuknya lebih pendek. Sebenarnya bila dalam Quran, bila kita jumpa dalam Quran nanti, sebenarnya dua huruf ni bentuk dia lebih kurang sama je. Cuma yang membezakan ialah pada dua titik ni. Okey. Bila dia orang kata apa, dalam bentuk yang berasingan, dia stand alone macam ni kan, kita nampak bentuk dia ada beza kan. Tapi sebenarnya bila dalam bacaan Al-Quran, dalam penulisan Al-Quran, dua huruf ni bentuk dia sama je. Cuma kita perhatikan ada kepala dia ni dan kita perhatikan titik. Okey, sebab yang ni dia ada satu titik, yang ni ada dua titik. Okey. So ini kita bunyikan dengan bunyi qa. Okey. Qa, qa menghampiri bunyi huruf apa huruf Q. Okey, qa. Qa. Okey. Saya tunjukkan sikit. Okey, ini pun tak ada isu sangat. Qa. Okey, qa. Cuma hati-hati. Kadang-kadang ada di kalangan kita yang bunyikan dia dengan bunyi nipis ka. Dia bukan bunyi ka. Ka huruf selepas ini. Okey, kita bunyikan dengan bunyi qa. Okey, kawasan mana bunyi qa itu dikeluarkan? Okey, itu penting. Okey, huruf qa ni dikeluar daripada kawasan, bukan keluar daripada kawasan leher kita sebenarnya. Okey, qa keluar bunyinya daripada kawasan pangkal lidah. Okey, kita balik pada bentuk lidah kita Okey, lidah. Yang ni kita punya hujung lidah Hujung lidah. Ini pangkal lidah. Hujung lidah, pangkal lidah kita yang dekat dengan anak tekak tu. Okey, huruf qa datangnya daripada kawasan pangkal lidah. Sebab tu bila sebut huruf qa, kita akan rasa ada sedikit tekanan pada pangkal lidah kita ni. Pangkal lidah kita ni kita akan rasa ada sedikit pressure sikit kat situ. Pangkal lidah kita akan kita rasa dia tertekan sikit. Cuba kita sama-sama rasakan. Sebut dalam, bunyi kat dalam, bukan dalam leher, dia lepas sikit leher. Dia melepasi dah border leher. Okey, leher tadi kita ada ground floor, first floor, second floor kan. Lepas first floor tu dah masuk huruf lidah. Kawasan lidah dah. Habis dah. Tanah jajahan leher tu dah habis dah. Negeri leher dah habis. Kita masuk ke dalam tanah jajahan lidah pula. Okey, lidah tu sekeping panjang. Lidah dia ada hujung lidah, tengah lidah, pangkal. Okey, ni huruf yang keluar daripada pangkal lidah. Sebab tu bila kita sebut huruf qa, kita akan rasa ada sedikit tekanan pada pangkal lidah kita ni. Qa. 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 Pangkal lidah kita yang bergerak. Ada tekanan sikit. Kita rasa sama tekan sikit pangkal lidah kita tu. Qa. Kita akan rasa ada tekanan sikit ke atas. Ada pressure sikit pangkal lidah. Qa. 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 Okey, tanpa perlu kita gerakkan bibir dan mulut pun. Nampak Qa. Sebab apa? Kita fokus keluarkan bunyi dia daripada pangkal lidah. Pangkal lidah. Okey. Okey, boleh Okey, huruf qa adalah huruf yang bunyinya keluar daripada pangkal lidah. Okey.
Okey, kita sambung bacaan kita di muka surat yang ke-20. Okey, bersama-sama kita cuba baca Okey, menghampiri bunyi Q Q Okey. Qa, qa, ba, dha, qa, ta, fa, ra, qa, tha, gha, dha, fa, qa, dha, sa, fa, ha, dha, kha, qa, fa, sa, qa, da, dha, gha, ta, sha, fa, za, qa, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, dha, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, dha, gha, fa, qa. Okey, boleh Boleh Setakat ni ada apa-apa soalan, isu ke? Kemusykilan ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang tuan. Okey. Alhamdulillah. Kalau tak ada kita terus ke muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat 21. Okey. Iaitu huruf yang nak cakap macam apa ni bentuk ni, macam kapal layar layar Okey. Lepas tu ada macam bentuk macam ni kat tengah, ada palang di atas ataupun baris atas, kita bunyikan dengan bunyi dia ka. Boleh ni bunyi yang nipis. Kalau tadi yang ni kita bunyikan dengan bunyi ko. Tengok beza dia. Ko, ka, ko. Dua huruf yang berbeza, dua bunyi yang berbeza. Okey. Saya nak tunjukkan dengan pantas berringkas. Okey. Kalau tadi ni lidah kita huruf ko tadi adalah huruf yang bunyinya datang daripada pangkal lidah. Okey, sebab tu bila sebut huruf ko, kita akan rasa sedikit tekanan pada pangkal lidah kita. Ada ko, ada tekanan sikit pada pangkal lidah kita. Okey. Huruf ka adalah huruf yang keluar daripada pangkal lidah juga. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Tak ada isu Okey. Huruf ka adalah huruf yang keluar daripada pangkal lidah juga, tapi dia adalah huruf yang ke atas sedikit daripada bunyi ka tadi. Okey. Kawasan pangkal lidah, tapi dia atas sikit daripada ka. Kalau ko tu dia bunyi dia kawasan lidah yang paling dalam, kawasan lidah kita yang paling dalam, yang dekat dengan tekak, anak tekak kita tu ko. Kalau ka pula bunyinya adalah atas sikit daripada ka tadi, tapi masih lagi dalam kawasan ataupun masih lagi dalam daerah pangkal leher. Allahu Akbar. Pangkal lidah, pangkal lidah. Okey. Masih lagi huruf yang keluar di kawasan pangkal lidah. Okey. Pangkal hujung. Saya silap lah tadi kan. So sini tadi bukan pangkal leher ni hujung leher pangkal bawah Tadi huruf kha dan juga huruf gha keluar daripada kawasan hujung kan. Ni hujung, ni pangkal. Okey. Pangkal hujung. Okey. Yang pasti kita faham sekarang kita faham Kadang-kadang saya tertukar istilah pangkal dengan hujung tu, tertukar, confuse sikit. Okey? Tapi yang penting kita faham kedudukan dia kat mana. Kedudukan tempat keluar bunyi huruf tu. Okey. Kat sini, leher paling bawah ni, ground floor, tengah leher, ha dengan Okey, hujung leher ni, kha dengan gha. Okey, habis situ leher. Okey, lepas leher masuk lidah terus. Huruf leher dah habis, lidah. Pangkal lidah ada dua huruf. Satu huruf yang paling dalam sekali huruf ko. Atas sikit ka. Ko dengan ka. Okey, bila sebut huruf ko, kawasan pangkal lidah kita yang ada tekanan sikit. Ka dinaik ke atas sikit. Ka. Boleh rasa kan? Ko dalam. Ka atas sikit. Ko ka. Ko. Boleh rasa kan? Ko bunyi dia lebih dalam. Ka bunyi dia ke atas sikit, tapi dia masih lagi kawasan pangkal leher. Kawasan leher yang paling dalam. Okey, boleh Okey, so penting. Sangat penting untuk kita tahu, untuk kita identify, untuk kita spot kat mana dah keluarnya bunyi huruf-huruf Al-Quran ni, huruf-huruf hijaiyah ni, makhraj huruf dia. Sangat penting. Sangat kritikal macam yang saya dah terangkan sebelum ni lah. Supaya dia akan menghasilkan bunyi sebutan yang tepat. Makhraj huruf. Sebab tu ulama, qurra
Dia orang mengkaji dan menulis banyak kitab panjang lebar dalam tajuk-tajuk dalam kitab-kitab mereka berkenaan dengan makhraj huruf. Sangat banyak perbahasan yang panjang. Okey, sebab apa? Sebab benda ni macam yang saya sebut sebelum ni sangat kritikal dalam bacaan Al-Quran. Walaupun kebanyakan majoriti orang kita terutamanya, yang saya perasan lah, orang Melayu kita di Malaysia ni mengambil ringan tentang topik ataupun bab makhraj ini, tapi sebenarnya bab makhraj inilah bab yang paling kritikal sebab dia merupakan permulaan. Sebab tu kalau kita beli buku tajwid, mana-mana buku tajwid, sebelum kita akan jumpa hukum nun mati, mim mati, hukum mat dan sebagainya, hukum tajwid, roh, tafkhim, tarkid dan sebagainya, kita akan jumpa bab makhraj huruf dulu. Kita tak akan jumpa hukum nun mati dulu. Bab tajwid mesti dimulakan dengan perbahasan ilmu tajwid dan sebagainya, kemudian dia akan mula dengan bab makhraj huruf, diikuti dengan sifat huruf, barulah dia masuk ke bab nun mati, mim mati, mat dan sebagainya. Nak menggambarkan kritikal bab tajwid. Sebab apa maksud tajwid? Tajwid tu maksudnya memperelokkan, memperbaiki, mempercantikkan. Daripada perkataan jayid, bagus kan? Jayid jiddan kan? Jayid. Jadi tajwid, memperelokkan bacaan. So bacaan kita hanya akan jadi elok dengan step yang pertama, iaitu betulkan makhraj huruf terlebih dahulu. Bacaan kita tidak akan jadi elok sekiranya makhraj huruf kita masih lagi salah. Okey, kita teruskan bacaan kita. Okey. So, huruf yang berikutnya di muka surat 21 kita bunyikan sama-sama. Ka, nipis je bunyi dia. Ka, kho, ko. Ka, ko, kho, ka, ko. Okey, hampir bunyi yang hampir-hampir dekat. Makhraj yang hampir-hampir dekat. Makhraj yang berdekat-dekat semuanya. Kita ulang sekali lagi. Ka, kho, ko. Ka, ko, kho, ka, ko. Okey, boleh teruskan. Do, ha, ka. A, to, fa. Sha, ka, ro. Ja, ka, ta. Ko, ka, fa. Dha, ro, sa. So, da, tha. Ro, fa, ka. Za, ka, to. A, ba, ta, tha. Ja, ha, kho. Da, dha. Ro, za. Sa, sha, so, do, to, dho. A, ro, fa, ko, ka. Okey, boleh Alhamdulillah. Okey, kita terus perbincangan kita ke muka surat 22. Okey, ini pun huruf yang senang lah ni, sebab bunyinya menghampiri dengan bunyi huruf L dalam sebutan bahasa Melayu kita Okey, bentuk yang macam tongkat ni ada palang ataupun baris atas, kita bunyikan dengan bunyi la. Bunyi la. Macam bunyi L lah, LA, la Cuma nak jaga sikit aja makhraj huruf dia. Okey, sebab kadang-kadang berlaku banyak kes di kalangan orang kita membacanya huruf la, hujung lidah menyentuh belakang gigi. Saya ulang kebanyakan daripada kita ada kes di kalangan kita membaca huruf la, hujung lidahnya menyentuh belakang gigi. Okey, yang mana itu adalah makhraj ataupun tempat keluarnya bunyi bagi huruf ta, da dan juga to sahaja. 3 huruf. Manakala bunyi huruf la bunyinya datang daripada ataupun makhrajnya ialah di mana? Di hujung lidah menyentuh kawasan gusi. Kawasan gusi. Okey. Kawasan gusi. Kawasan gusi atas yang apa nak sebut istilah dia kawasan gusi atas. Dia berada di atas sikit daripada kedudukan gusi tempat tumbuh gigi tu, ataupun dipanggil juga dengan kawasan langit depan dalam mulut. Okey, saya tunjuk sikit sebuah ringkas. Okey. Kalau kita bayangkan ini tangan saya macam mana nak bayangkan Okey, bayangkan macam ni lah. Kuku saya ni, nampak kuku kan? Kuku saya ni adalah kawasan gigi depan kita ni. Gigi depan kita yang atas. Okey. Atas sikit daripada kuku ni ada kawasan gusi tempat tumbuh gigi kita. Okey, yang atas belah belakang lah bahagian belakang. Okey, atas sikit. So di situlah kawasan makhraj huruf
la. Okey, huruf la dia menyentuh kawasan gusi atas sikit daripada kawasan gusi tempat tumbuh gigi, menyebabkan bila kita menyebut huruf la, hujung lidah kita sentuh kawasan gusi ni, tapi dia tak menyentuh kawasan gigi. Hati-hati sebab kadang-kadang berlaku kes di kalangan kita yang membaca la, hujung lidah dia menyentuh belakang gigi. Bukan di situ makhraj dia. Bukan di situ tempat keluar bunyinya. Hujung lidah sentuh kawasan atas gigi, atas gusi sikit, ataupun dipanggil juga dengan kawasan langit hadapan. Okey, langit hadapan. Tapi tak adalah sampai tinggi sangat Memadailah kawasan gigi, atas sikit gigi depan kita yang atas ni. Okey, gigi kapak ni yang kita boleh bayangkan dengan kedudukan kuku saya ni gigi. Atas sikit pada gigi ni kawasan gusi, tempat keluar gigi tu, kawasan tempat gigi tu keluar berpegang. Atas sikit je, situ je. Okey, di situ kawasan bagi keluarnya bunyi la tadi. Okey, boleh okey. Sebab tu kadang-kadang bagi setengah guru-guru Quran yang pakar, kadang-kadang dia boleh perasan. Bila kita lafazkan huruf la, dia akan perasan. Kalau guru saya dulu dia tegur, kat mana lidah tu? Dia tanya kan. Bila kita sebut lidah, dia kata, kat mana lidah tu? Pasal lidah tu rendah sangat, kan. Dia tahu lidah kita tu bukan sentuh langit depan, ataupun bukan sentuh kawasan gusi atas tu kan, tapi sebenarnya menyentuh belakang gigi. Sebab dia ada sikit je lagi bunyi dia. Sebab tu bagi guru-guru yang pakar, guru-guru Al-Quran yang pakar, macam kes guru saya, dia boleh tahu lidah tu kat mana tu, dia kata kan. Okay, so kita hati-hati. Pastikan makhraj ataupun tempat keluar bunyi tu datang daripada tempat keluar bunyi yang tepat. Walaupun bagi kita orang biasa, orang awam ni, kita dengar bunyi dia lebih kurang sama je. Kan? Tapi makhraj yang tepat ialah hujung lidah menyentuh kawasan gusi tu. Kawasan gusi di atas sikit daripada kawasan gusi tempat keluar gigi atas. Okay, boleh faham macam yang saya tunjukkan tadi lah. Okay, kita teruskan. Qa, la, ba, ja, a, la, kha, la, ta, dha, ka, ra, gha, la, dha, qa, fa, sa, ha, la, fa, da, gha, sa, sha, ka, la, do, ro, a, za, ta, dho, ka, la, a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, dha, ro, za, sa, sha, so, do, to, dho, a, gha, fa, qa, ka, la. Okey, alhamdulillah. Boleh Okey, kita terus ke muka surat yang ke-23. Okey, 23 adalah huruf yang keluarnya daripada dua bibir. Bibir atas kita dan juga bibir bawah kita bersentuhan dengan lembut, lepaskan keluarnya bunyi ma. Okey, ataupun menghampiri dengan bunyi M dalam bahasa Melayu kita ma. Ini pun tak ada isu. Cuma kita kena pastikan dan kita kena tahu dan kita kena sedar bunyinya datang daripada sentuhan dua bibir. Okey, kalau bayangkan ni bibir atas, ni bibir bawah, dua bibir kita bersentuh dengan lembut, lepaskan keluar bunyi ma. Sentuh ma, boleh bibir atas dan juga bibir bawah bersentuh dengan lembut, lepaskan bunyi ma. Beza dengan bunyi ba. Walaupun ba juga melibatkan sentuhan dua bibir dengan ma. Bezanya ba ni dia ketat sikit, ada tekanan sikit pada dua bibir. Tekan sikit, lepas ba. Macam tu kan. Ba. Ma, sentuhan dua bibir tapi sekadar sentuhan yang ringan dan lembut. Sentuh ma. Ma. Ba perlu tekan ba. Ba. Okey, boleh itu beza dia. Walaupun kedua-duanya datang daripada sentuhan dua bibir atas dan bawah, tapi ma melibatkan sentuhan yang lembut, ba sentuhan yang ketat. Ada sedikit tekanan pada dua bibir atas dan bawah. Okey, boleh Okey. Kita teruskan bacaan. Ra, ma, do, la, ma, sa, ja, ma, a, fa, ro, do, ka, ro, ma, kha, la, to, so, ma, da, dho, ta, dha, ma, za, qa, sha,
ma, la, fa, ka, ha, ro, ma, a, ba, ta, tha, ja, ha, ro, da, dha, ro, za, sa, sha, so, do, to, dho, a, ro, fa, ko, ka, la, ma. Okey, alhamdulillah. Saya rasa kita berhenti setakat ni malam ni, boleh Okey. Okey. Okey ke kita berhenti setakat ni ke nak sambung lagi? Dah 10. Okeylah, kita berehat lah kot, cukup lah Boleh kita rehat tidur lebih awal kan. So kita nak bangun awal sahur lagi. So alhamdulillah kita mula muka surat 17, 18, 19, 20. Banyak juga kita muka surat malam ni Daripada mula tadi muka surat 17 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alhamdulillah. Banyak page ni. Ni belakang-belakang ni huruf yang senang sikit lah, yang tak ada isu sangat. Okay, so alhamdulillah hari ni kita dah tamatkan sehingga muka surat 24. Alhamdulillah. So esok insya-Allah waktu yang sama di kelas pengajian kita yang ke-7 lah. Hari yang ke-7, malam yang ke-7 untuk kelas pengajian Iqra kita. Okey, kita akan menyambung perbincangan kita, perkongsian kita untuk sebutan huruf yang di muka surat yang ke-24 Okey, di muka surat okey, cukup malam ni. Okey. Okey, tidak awal kan, saya pun ngantuk juga ni. 24. Okey, alhamdulillah. Okey, so alhamdulillah kita dah habiskan muka surat silap 20. Tadi sampai 23 kan. Kena tanda dulu ni. Lupa kan. Kita dah berakhir, dah tamat tadi sampai muka surat 23. InsyaAllah malam esok kita akan sambung di muka surat 24. Betul betul. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, seperti mana biasa, sebelum kita berakhir, saya ucapkan jutaan kemaafan. Saya pohon jutaan kemaafan macam biasalah. Kalau ada salah silap, terkasar bahasa, tersilap sebut, tersilap terang, tersilap bagi penerangan kan. So mohon maaf. Sudi-sudilah tegur, berikan teguran. Sekiranya ada salah dan silap, kita sama-sama belajar kan. Okey. Yang pertama, yang keduanya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian yang committed, setia bersama dengan saya setiap malam kan. Alhamdulillah, Dr. Surya, Syah, Syira, Tuan Haji. Okey. Kemudian Puan Aida pun ada, Tuan Ham tadi. Siapa lagi kawan-kawan sekolah saya pun ada ni. Okey, kawan-kawan sekolah saya, kawan-kawan satu universiti pun ada yang bagi sokongan kan. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okey, so kita mengharapkan kita boleh teruskan majlis ni sehingga ke kita berjaya. Saya berhasrat, bercadang niat saya supaya kita boleh teruskan pengajian kelas Al-Quran kita ni sehingga kita berjaya menamatkan ataupun mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita insya-Allah. Okay, Tuan Ham, terima kasih banyak. Tuan Ham pun konsisten, committed setiap malam kan, alhamdulillah. So saya bercadang kita akan terus konsisten setiap malam sampai kita tamatkan pengajian Iqra, alhamdulillah. Supaya apa? Supaya kita nak kuasai satu demi satu kemahiran membaca Al-Quran tu yang dah disediakan dalam buku Iqra ni. Kemudian kita akan sama-sama membaca Al-Quran. Pun sama juga kita akan highlight balik kemahiran. Okey, sorry, tersasul yang kita dah pelajari dan kuasai dalam Iqra. Okey, so kita mantapkan lagi dalam bacaan Al-Quran kita nanti insya-Allah. Okey, so saya rasa setakat ini saja kita berakhir pada malam ni. Sekali lagi saya ucap jutaan terima kasih. Ni Tuan Rohaisan ni, dah jauh ni saya rasa ni, daripada Kelantan ni. Ni pun sahabat saya satu universiti ni kalau tak silap. Tuan Rohaisan ni. Okey, ni Tuan DO kita ni. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan DO. Okey, so alhamdulillah kita bertemu malam esok insya-Allah. Saya ucapkan selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadat puasa, selamat berpesta ibadah. Okey. Sama-sama. Sebelum saya berakhir, saya tunggu. Terima kasih banyak tuan. Ada di kalangan pelajar saya sebelum ni satu kisah lah, sebelum kita berakhir malam ni ada satu cerita lah. Okey, satu cerita. Okey, so cerita ni saya tunjuk muka saya lah sikit. Boleh Okey. Okey, satu cerita. Kisah dulu-dulu lah. Tapi kisah benar Kisah benar. Ada di kalangan pelajar saya yang pernah tanya saya. Dia kata, Ustaz,
Sebab dalam proses nak belajar Al-Quran ni, dia kata nak betulkan makhraj huruf, betulkan tajwid sebagainya. Dia kata, so apa yang saya perlu buat? Saya kena hold dulu bacaan Al-Quran saya ke? Dah masuk bulan puasa ni kan, dia kata. So saya stop dululah, dia kata. Dah pandai nanti baru saya ngaji balik. Okay. Ada soalan yang timbul. Biasa soalan ni ditanyakan kepada saya. So apa yang saya kata, teruskan bacaan Al-Quran kita setakat mana yang kita mampu, baca dalam keadaan yang terbaik yang kita mampu. Sebab apa? Sebab kita dalam proses belajar Al-Quran. Saya selalu buat analogi, kita sekarang ni ibaratnya kalau memandu kereta, kita ni lesen P. Kan? Kalau lesen P, dia ada special, apa dipanggil ada keistimewaan kan? Sebab tu kita kena gantung tampal lesen P tu. So orang yang ada lesen P ni, dia tak sama dengan orang yang dah ada lesen besar dah ni. Kan? Dia ada sedikit keistimewaan. So kalau ada kesilapan, kesalahan ke, dia akan dimaafkan lah. Maksudnya dia baru dalam lesen percubaan kan? So sama juga analoginya dengan kita pelajar Al-Quran. Kan? So kita sebagai pelajar, Allah bagi kita keistimewaan yang besar. Apa keistimewaannya? Antaranya ialah kesilapan yang kita lakukan tu Allah maafkan. Sebab apa? Sebab kita dalam proses belajar. Selagi mana kita masih lagi belum tahu, kita belum tahu bacaan yang betul, okey, Allah ampunkan kesalahan kita selagi mana kita masih lagi belum tahu dan kita dalam proses belajar. Yang silapnya, yang salahnya ialah kita belum tahu kaedah ataupun cara bacaan yang betul, tapi kita tak ambil peduli pun untuk belajar. Itu masalahnya. Ramai orang yang bacaan Al-Qurannya masih lagi belum tepat, belum betul, begitu banyak kesalahan, tapi dia tidak mahu ambil tahu, tak ambil peduli langsung untuk betulkan bacaan Al-Quran dia, sedangkan dia ada begitu banyak peluang hari ini untuk improve, untuk belajar betulkan bacaan Al-Quran. Itu yang masalah. Tapi macam kita ni, satu keistimewaan yang besar lah. Sebab walaupun kita masih lagi belajar, walaupun kita masih lagi ada kesalahan dalam sebutan bacaan kita, tapi Allah bagi kita lesen P, lesen besar pula. Allah bagi kita lesen P, keistimewaan. Kerana apa? Kerana walaupun masih lagi berlaku kesalahan bacaan, Allah maafkan kita kerana kesalahan bacaan itu berlaku dalam keadaan kita masih lagi belum tahu, belum mahir, belum pakar lagi. Dan dalam masa yang sama, kita masih lagi dalam proses, masih lagi belajar. Okey. Dan dalam hadis Nabi ada pernah sebut, Nabi SAW bersabda, mafhumnya, maksudnya, Allah sediakan dua ganjaran bagi orang yang merangkak-rangkak bacaan Al-Qurannya. Kerana kesusahan dia membaca Al-Quran tu, Allah bagikan dia dua ganjaran pahala, keistimewaan kepada kita pelajar Al-Quran. Okey, Alhamdulillah. Okeylah, setakat tu je lah cerita perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa malam esok waktu yang sama, pukul 10 malam insyaAllah. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang sudi bersama-sama dengan saya pada malam ni. Kita jumpa lagi malam esok insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.